kalam. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalam. Dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kalam Allah Subhanahu wa taala adalah kalam Allah Subhanahu wa taala azaliyun abadi. Azali, tidak ada permulaan baginya. Abadi, tiada akhir baginya. Kalam Allah ia tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Maka kalam Allah yang azali, tidak boleh kata tentangnya ia adalah bahasa Arab atau bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Tidak. Semua bahasa adalah ciptaan. Semua huruf adalah ciptaan. Allah Ta'ala kalamnya yang azali. Kalamnya yang azali, ia tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Tidak ada permulaan bagi kalam Allah yang azali. Dan tidak ada akhir bagi kalam Allah yang azali. Dan jangan kita cuba menggambarkan kalam Allah yang azali. Jangan. Kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala dia bersifat dengan kalam yang azali, yang ia bukan seperti cakapan kita yang baharu, bukan seperti kata-kata kita yang baharu, tanpa kita cuba menggambarkan kalam Allah Ta'ala, tanpa kita cuba menggambarkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jika orang tanya, ulama aqidah kata kalam Allah yang azali, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Tapi kita namakan apa yang ditulis dalam mushaf Al-Quran, kita namakannya dengan kalamullah. Dan apa yang ditulis dalam mushaf Al-Quran ia adalah huruf dan bahasa Arab. Tapi kita juga namakannya kalamullah. Kita kata, ya, memang kita namakan apa yang ditulis dalam mushaf Al-Quran dengan kalamullah. Tapi dengan makna, ia adalah ibarat bagi sifat kalam Allah Ta'ala. Ia adalah ibarat bagi sifat yang azaliyah. Sifat al-kalam yang azaliyah. Bukan dengan makna sifat Allah yang azaliyah telah meresap dalam kertas. Bukan. Tidak boleh mempercayai ini. Apabila kamu pegang mushaf Al-Quran, bukan maknanya kamu telah pegang sifat Allah yang azaliyah. Tidak. Tapi apa yang ada dalam mushaf Al-Quran itu kita namakannya al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Lafaz yang diturunkan ini ia bukan karangan Jibril dan bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan maknanya Allah Ta'ala telah membaca lafaz yang diturunkan ini seperti mana seorang daripada kita membacanya dengan huruf dan suara. Bukan. Bahkan lafaz ini yang diturunkan, yang ditulis dalam mushaf Al-Quran, semuanya ada dalam Al-Lawhul Mahfuz. Semuanya ada dalam Al-Lawhul Mahfuz. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh Jibril alaihi salam, ketua para malaikat, dia telah menyuruhnya untuk mengambil Al-Quran, lafaz ini yang diturunkan ini semuanya ditulis dalam Al-Lawhul Mahfuz. Maka Allah Ta'ala telah menyuruh Jibril untuk mengambil Al-Quran daripada Al-Lawhul Mahfuz dan menurunkannya ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Dan ini telah berlaku di bulan Ramadan, di Lailatul Qadr. Kemudian Jibril dia
menurunkan Al-Quran ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu bahagian setelah satu bahagian yang lain. Maka lafaz yang diturunkan ini ia bukan karangan Jibril dan bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ia wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka lafaz yang diturunkan boleh namakannya dengan kalamullah, dengan makna ia adalah ibarat bagi sifat kalam yang azaliyah. Jika orang tanya, apakah makna ibarat bagi sifat kalam Allah yang azaliyah? Kita katakan, kalau saya tulis atas papan nama Allah, saya tulis nama Allah, maka apabila saya tulis nama Allah atas papan, bukan maknanya zat Allah telah meresap dalam papan. Bukan. Tapi huruf ini yang saya menulis, ia adalah ibarat bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita menyembah. Maka kita katakan huruf ini adalah ibarat bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang tanya kepada saya, kamu menyembah siapa? Saya kata, saya menyembah Allah. Bukan makna ini saya menyembah huruf yang ditulis atas papan. Bahkan saya menyembah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga apabila kita katakan lafaz yang diturunkan, yang ditulis dalam mushaf, ia adalah ibarat bagi kalam Allah yang azali, maka hendaklah ini difahami. Okey. Apabila kita mengajar dalam kelas, mengajar tentang ini, jika seorang dia tanya, huruf yang ditulis dalam al-mushaf itu baharu, kita katakan pasti ia baharu. Kita cetak mushaf, kita menulis dengan pen ayat Al-Quran, maka lafaz huruf yang ditulis dalam mushaf pasti ia adalah baharu. Tapi bukan makna ini bahawasanya sifat kalam Allah yang azaliyah adalah baharu. Tidak. Seperti mana kalau orang tanya kepada kita, apabila kita tulis nama Allah atas papan, jika orang tanya, huruf yang kamu tulis atas papan ini baharu, kita kata pasti ia adalah baharu. Tapi bukan makna ini zat Allah adalah baharu. Maka hendaklah ini difahami. Ini sangat penting. Ini di antara isu-isu yang paling penting dalam ilmu aqidah. Bahkan ilmu aqidah ini dinamakan dengan ilmu kalam kerana banyak perdebatan di antara ahli sunnah wal jamaah dan golongan-golongan yang sesat tentang sifatul kalam, kerana ilmu ini dinamakan dengan ilmu kalam. Okey. Kata pengarang, wa huwa mutakallimun bi kalamin huwa sifatuh. Yani Allah Ta'ala dia bersifat dengan sifat al-kalam, dan dia kata huwa sifatun lahu, ia adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, azaliyah, tiada permulaan baginya. Laisa min jinsil hurufi wal aswat. Yani sifat kalam Allah yang azaliyah, ia bukan dengan huruf, bukan dengan suara-suara. Wahya sifatun munafiyatun lis-sukuti wal-afah. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala kalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalamnya azali dan abadi, tiada permulaan dan tiada akhir baginya. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala
tiada permulaan dan tiada akhir baginya. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang terputus-putus seperti kalam kita yang baharu. Bahkan kita mempercayai bahawasanya kalam Allah tiada permulaan baginya, tiada akhir baginya. Dan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan as-sukut. As-sukut adalah yakni diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat dengan ini. Maka kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kalamnya azali dan abadi dan tidak ada permulaan, tidak ada akhir bagi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kata Allah Ta'ala tidak boleh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berkata-kata kemudian dia diam, kemudian dia berkata-kata kemudian dia diam, kemudian dia berkata-kata kemudian dia diam. Tak boleh. Ini sifat makhluk. Sifat makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala kalamnya azali abadi. Tiada permulaan bagi kalam Allah, tiada akhir bagi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa. Dan jangan cuba untuk nak menggambarkan kalam Allah yang azali. Kita mempercayai ini tanpa kita cuba menggambarkan kalam Allah yang azali. Ada kaedah dalam ilmu aqidah yang kamu telah hafal sebelum ini, saya banyak kali telah sebut, yang ia apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Hendaklah kaedah ini dihafal dan seorang kekalkan kaedah ini dalam hatinya. Ini sangat penting untuk tolak waswas syaitan. Okey. Apabila kita memperbahaskan, apabila kita syarah tentang sifatul kalam, ini apa yang saya sebut adalah apa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kata, apa yang Imam Nasafi kata. Tetapi hendaklah diketahui bahawasanya ada dua golongan sesat yang mereka tidak setuju dengan apa yang kita katakan. Yang pertama adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mereka telah menafikan sifat kalam Allah yang azaliyah. Dan kata ulama yang menafikan sifat kalam Allah yang azaliyah, dia jatuh dalam kekufuran wal'iyadhu billahi ta'ala. Kerana ini di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib bagi Allah dengan ijma' para ulama. Maka sesiapa yang menafikan sifat kalam Allah yang azaliyah, kata ulama, dia jatuh dalam kekufuran. Bagaimana kita tolak mereka? Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Kata ulama, ayat ini adalah bukti bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat al-kalam. Dan kata ulama di sini al-fi'l kallama telah ditakkidkan dengan al-masdar yang ia taklima. Maka dari sudut bahasa ada dalil yang ulama gunakan. Mereka kata ada kaedah yang ia al-fi'lu idza ukida bil masdari afada raf'al majaz, yakni apabila fi'il ditakkidkan dengan masdar maka ini maknanya tidak ada majaz, dalam ibarat itu. Maka difahami daripada ini bahawasanya firman Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima adalah dalil dan bukti bahawasanya Allah bersifat dengan sifat al-kalam al-azaliyah. Okey. Dan ada golongan yang kedua yang sesat. Mereka adalah al-mujassimah, yakni golongan yang mempercayai bahawasanya Allah adalah jisim. Golongan mujassimah ini mereka kata bahawasanya kalam Allah seperti kalam ciptaan. Maka mereka mempercayai bahawasanya kalam Allah
dengan huruf, dengan bahasa, dengan suara, ada permulaan, ada akhir, seperti cakapan manusia. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Dan ini kata ulama, ini juga adalah kekufuran. Kerana Allah berfirman, laisa kamithlihi syai', yani Allah tidak seperti sesuatu. Maka yang mempercayai bahawasanya sifat kalam Allah seperti cakapan manusia, maka dia telah menyifatkan Allah dengan sifat yang baharu, wal'iyadhu billahi ta'ala. Dan ini adalah kekufuran, wal'iyadhu billahi ta'ala. Apakah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tolak golongan ini? Cukup firman Allah, laisa kamithlihi syai', yani Allah tidak seperti sesuatu. Kalau kalam Allah seperti cakapan kita yang baharu dengan huruf dan bahasa dan suara, maka makna ini dia seperti kita. Tapi Allah Ta'ala telah berfirman, laisa kamithlihi syai', yani Allah tidak seperti sesuatu. Cukup ayat ini untuk tolak mereka. Tapi ulama kita telah sebut banyak dalil lagi untuk tolak dua golongan yang sesat ini. Golongan Mu'tazilah dan golongan Mujassimah. Kata pengarang, wallahu ta'ala mutakallimun biha amirun nahin mukhbir. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat al-kalam, dia menyuruh, menegah dan mengkhabarkan. Maka sifat al-kalam adalah wahidah, bukan berbilang-bilang sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Tapi dengan sifat ini Allah Subhanahu wa ta'ala dia menyuruh, menegah dan mengkhabarkan. Kata pengarang, wal Qur'anu kalamullahi ta'ala ghairu makhluq. Hendaklah diketahui, sebelum saya sebut apakah makna ibarat ini, hendaklah diketahui bahawasanya perkataan Al-Quran boleh diguna atau diguna untuk dua makna. Diguna untuk dua makna perkataan Al-Quran. Diguna dengan makna sifat kalam Allah yang azaliyah, dan diguna dengan makna lafaz yang diturunkan. Ramai orang mereka tidak tahu bahawasanya perkataan Al-Quran diguna dengan makna sifat kalam Allah yang azaliyah. Ada ramai orang sangka bahawasanya perkataan Al-Quran hanya diguna untuk lafaz yang diturunkan, yang ditulis dalam mushaf. Tapi yang betul adalah ia diguna untuk dua makna. Untuk makna sifat kalam Allah yang azaliyah, dan diguna untuk makna lafaz yang diturunkan. Maka kerana ini ulama kata, jangan orang katakan Al-Quran adalah baharu. Jangan katakan Al-Quran adalah baharu. Kenapa? Kata ulama, kerana kalau dikatakan ini, maka boleh jadi ada orang yang mewahamkan bahawasanya sifat kalam Allah yang azaliyah adalah baharu. Kenapa? Kerana Al-Quran diguna dengan makna sifat kalam Allah yang azaliyah. Maka jangan dikatakan Al-Quran adalah baharu. Al-Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah, mereka menggunakan ibarat ini dan maksud mereka adalah daripadanya mereka kasatkan bahawasanya Allah tidak bersifat dengan kalam yang azali. Maksud mereka adalah menafikan sifat kalam Allah yang azali. Dan mereka kata kalam Allah adalah apa yang dia ciptakan pada ciptaannya. Yani mereka kata cakapan dan kata-kata yang dia menciptakan dalam ciptaannya itu adalah kalamnya. Apakah ini? Ini akidah golongan Mu'tazilah. Maka jangan digunakan ibarat Al-Quran adalah baharu.
Tetapi apakah ibarat yang boleh diguna? Adalah apa yang Imam An-Nasafi dia kata. Dia kata apa? Wal Qur'anu kalamullah ta'ala ghairu makhluk. Yani Al-Quran dengan makna kalam Allah yang azali, itu bukan baharu. Al-Quran dengan makna kalam Allah yang azali bukan baharu. Maka ini ibarat yang digunakan oleh para ulama. Al-Quranu kalamullah ta'ala ghairu makhluqin. Ini boleh dikatakan. Kata Imam An-Nasafi, وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غير حال فيها. يعني القرآن Al-Quran ia ditulis dalam mushaf-mushaf kita. Yani ditulis dengan bentuk-bentuk huruf, dan kita mempercayai bahawasanya lafaz yang diturunkan yang ada dalam mushaf adalah ibarat bagi kalam Allah Ta'ala yang azali. Maka apa yang kita menulis, apa yang ditulis dalam mushaf itu adalah ibarat bagi kalam Allah Ta'ala yang azali. Dan dia kata mahfuzun fi qulubina, yakni kita hafal Al-Quran, yakni orang-orang Islam hafal Al-Quran dengan hati-hati mereka. Mereka hafalnya dengan mereka hafal lafaz-lafaz yang ditulis dalam mushaf Al-Quran. Kata beliau, maqru'un bi alsinatina, dan kita membaca lafaz yang diturunkan ini, kita membacanya dengan lidah-lidah kita. Masmu'un bi adhanina, yakni kita juga mendengar lafaz yang diturunkan. Apabila seorang baca Al-Quran depan kita, maka kita mendengar bacaan orang ini. Maka bacaan seorang yang membaca Al-Quran, bacaannya adalah baharu. Lafaz yang diturunkan, yang ditulis dalam mushaf Al-Quran, lafaz ini kita kata baharu. Tapi sifat kalam Allah Ta'ala yang azaliyah itu bukan baharu. Dan lafaz yang diturunkan adalah ibarat bagi sifat kalam Allah yang azaliyah. Kata beliau, ghairu halin fiha. Apakah makna katanya ghairu halin fiha? Yani kalam Allah yang azali tidak meresap di dalam telinga-telinga kita. Ini maknanya. Apabila kita dengar seorang yang membaca Al-Quran, maka kita dengar bacaannya yang baharu. Tapi bukan makna ini sifat kalam Allah yang azaliyah telah meresap masuk di dalam telinga kita. Bukan. Apabila saya cakap, maka kamu dengar saya, maka suara saya masuk dalam telinga seorang yang dengar saya, meresap dalam. Adapun sifat kalam Allah Ta'ala yang azaliyah, kita tidak kata ia masuk meresap di dalam telinga-telinga hamba. Tidak. Sifat-sifat Allah tidak boleh kata tentangnya bahawasanya ia meresap dalam ciptaan. Tidak boleh. Kita orang-orang Islam, akidah kita bukan seperti akidah orang-orang Nasrani. Okey, sampai sini untuk malam ini.
dalam kitab Al-Aqidah An-Nasafiyah. Sampai sini